kereta tak kunci, lantak tu lah. Kereta potong kantor buruk tak kunci, bukan ada apa pun. Ada dalam kereta, ada kita, ada slipper, dah bagi. Ada spanner. Kereta tak kunci pun tak rasa apa. Cuba kereta mewah, kereta besar-besar tu, dalam kereta ada duit banyak, angkat-angkat tabir, kereta tak kunci. Macam mana? Ketenangan inilah nikmat yang paling besar. Tuan-tuan, ada masa kita boleh duduk di masjid, ini nikmat yang paling besar. Kita hari ini nampak nikmat apa? Nikmat makan, nikmat wang ringgit, nikmat kekayaan, nikmat kerja besar. Sedangkan nikmat kita boleh hadir ke masjid, tuan-tuan, kadang-kadang kita lupa daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tuan-tuan, kita boleh mari petang malam ni. Berapa ramai yang waktu ini sedang sibuk dengan urusan yang dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi kata, biar sembahyang kita sembahyang yang mampu kita buat sekadar ini, asalkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tabung jangan pejam mata. Yang kedua, kata Nabi SAW, tiada diterima saksi bagi Allah Taala melainkan apabila ia berbuat baik kepada kedua-dua orang. Tidak diterima, kata ulama, saksi ini syahadah, penyaksian dia kepada Allah Taala. Dia kata dia beriman dengan Allah, dia percaya dengan Rasul, buat segala yang baik, tinggal segala benda muka, tapi dia melupakan mak bapak. Tuan-tuan, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak ada mak bapak, tolong tanya. Ya, tolong jumpa di kawasan Bulu Betul, jumpa tepi hutan, tak ada. Kita semua kan ada mak bapak, lahir dengan cara yang sempurna, lahir dengan cara yang halal. Walaupun ada kita yang lahir dengan cara luar nikah, tetap kita manusia yang baik di Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sedikit lupa, yang salah mak bapak kita. Walaupun dia mak bapak kita salah, tetap kita wajib menghormati dia. Kita hari yang ada mak bapak, sama ada masih hidup atau meninggal dunia, jangan kita bagi bala kepada mereka ketika hidup, dan jangan bagi bala kepada mereka ketika mereka mati. Tuan-tuan, berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, kata Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua bapa kamu. Sekurang-kurangnya buat baik dengan cara berdoa. Tuan-tuan, bayangkan zaman moden hari ini, yang kita pun tak pernah fikir, zaman internet, zaman WhatsApp, zaman nama orang kita berarti WeChat, WhatsApp, Telegram, Viber lah, tak tahu Viber apa lagi. Yang pandai saya tak arti Wire. tak tahu lah, wireless lah, tak tahu macam-macam. Zaman yang moden, saya baca dalam satu WhatsApp macam ni, anak ajaran baru berhenti sikit tengah belajar WhatsApp, dia baca kata hilang. Anak tahu buat kagak, mana betul hilang. Saya jumpa WhatsApp, ada orang yang buat lapor, buat nak mengembalikan zaman muda-muda dulu. Mak umur 70, anak umur 40, biasa tu lah. Takkan anak umur 90. Mak 70, anak 50, tu biasa. Mak kahwin dulu umur 16 kahwin dah. Saya ingat mak saya kahwin umur 14. Tu anak ikut keadaan, belajar sikit. Dia buat zaman moden ni, buat balik macam dulu. Dulu masa mak kita lahir anak, dukung kita. Masuk WhatsApp, mak 70 dukung anak umur 40. Dia buat macam lakonan lah. Pasal apa? Nak mengembalikan kenangan dulu-dulu. Nak melampau sangat dulu. Maknanya kita ni menggunakan peralatan yang moden untuk mendekatkan kita dengan mak kita. Walaupun mak kita jauh, tuan-tuan boleh telefon. Dia panggil mak, tengok gambar TV tu, nak tahu. Handphone yang ada gambar tu. Video call 3D. 3G. Kalau 3D betul, aku tak tahu. Ya, video call lah. Boleh cakap dengan macam tengok gambar TV tu. Kalau drama kita nak buat suruh mak muda, aku tak kerti oi. Mak jawab itu dia. Anak cucu bagi kamera app canggih-canggih untuk cakap dengan cucu, tengok gambar. 3 hari je. Mak kata mana? Tak kerti guna, payah nak guna. Balik kita ajar balik. Maknanya itu antara cara kita
kiri kanan sampai terbakar bateri. Cakap dengan mak dah mak, top up nak habis. Baru 3 minit. Tu yang buat tu. Yang muda lah, betul ni mak tak ada lah. Mak lagi. Ada lagi. Mak muda apa? Ya Allah Akbar. Tuan-tuan, kita buat baik dalam mak ni sekurang-kurangnya kita berdoa dalam sembahyang, lepas sembahyang duduk sekejap, sibuk macam mana pun, kalau kabut macam mana pun, tolong angkat tangan, Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Tuan-tuan, saya ulang doa itulah doa yang saya baca tadi di kampung. Ya Allah, ampunkan dosa kami banyak salah, kami banyak dosa dengan mak ayah. Saya baca doa tu bagi imam, mak saya di belakang, mak saya pun menangis. Tak dengar orang kampung, saya dengar doa bahasa Melayu, baca tahlil doa bahasa Melayu sejak mula sampai habis, tak sebut Arab masuk, Melayu semua, biar faham sikit. Mukadimah dalam Arab, ujung Arab, ada semua Melayu. Saya terjemah balik doa yang kita baca. Masya Allah. Berapa ramai yang mesti air mata. Doa yang kita nak minta selama ni yang kita baca dalam bahasa Arab, kita tak faham. Bila baca bahasa kita, rupanya inilah antara permohonan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya dosa kita diberi keampunan, dosa mak bapak kita juga diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa ramai kita tengok dalam TV dan Allah Alam ditunjuk bagaimana anak yang derhaka kepada mak bapak, anak-anak yang melupakan mak bapak. Saya dengar radio tiga hari lepas, ada mak yang ditinggalkan di pusat jagaan orang tua. Sampai dia mati, seorang anak pun tak boleh tengok kerana mak dia dah janyuk. Punca katanya, kata pengarah pusat tu, punca mak dia hantar kerana mak dah tak sedar. Mak dia tarik alas meja, pecah pinggan berbeli. Anak tu pegang beg mak, hantar ke pusat jagaan. Langsung tak boleh tengok. Mak dia mati, mak dia duduk situ selama 3 bulan. Orang lain tolong basuh najis, orang lain tolong suap makanan. Mak, anak-anak seorang tak mau. Sampai mak mati pun tak mau tengok. Tuan-tuan, adakah anak ini anak yang terlepas daripada rahmat Allah? Anak-anak yang bakal menjadi penghuni tetap dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana satu ketika malaikat di langit turun mencari di mana anak-anak yang baik, anak-anak yang mentaati perintah mak bapak. Kalau malaikat jumpa ada manusia yang tidak hormat, tidak membelai mak bapak, dia kata tak saya, kata malaikat, ya Allah, tolonglah hamparkan kepada fulan bin fulan ini hamparan daripada api neraka. Ya Allah, tolongkan engkau pakaikan kepada mereka pakaian daripada pakaian neraka. Ya Allah, engkau berikan kepada mereka makanan daripada makanan ahli neraka. Terbayangkanlah kalau dibentangkan kapet merah ke neraka, diberikan pakaian besi dalam api neraka, diberikan makanan daripada makanan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini antara benda yang kita jangan sampai kita ditolak penyaksian kita, tak diterima saksi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas sebab kita tidak berbuat baik pada mak bapak. Kurang-kurangnya pun doa lah. Tentang hulu duit kadang-kadang mak kita faham. Mak waktu kita kecil dia susah kerana kita, sanggup berhutang kerana kita, sanggup berhujan kerana kita. Tapi kita bila tua, kita lupakan mak, lupakan ayah. Tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Walaupun kita mak ayah yang ada, mak ayah yang tak ada, walaupun dah mati, kita tetap menghantar bekalan doa untuk menyelamatkan mereka daripada siksaan di alam barzakh, insya-Allah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, tiada diterima menurut kata Allah, tidak diterima menurut kata Allah Ta'ala, melainkan apabila menurut kata Rasul. Kata hadis Nabi SAW, kalau orang yang mengaku, ya Allah, akulah hamba-Mu, sedangkan apa yang Rasul kata semua dibantah, apa yang Nabi perintah semua dilawat. Kerana ada ahli masyarakat kita yang menentang ajaran Nabi SAW. Tuan-tuan tengok, berapa ramai antara kita yang hidup atas muka bumi, ada
hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita bantah menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam bab rosak akidah. Apabila kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi yang Nabi bawa, yang Nabi suruh, kita tinggalkan. Kita tak layak nak mengaku sebagai akulah ya Allah, hamba padamu ya Allah. Muka je nanti tidak akan dipandang oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat. Bahkan dipandang dengan pandangan balak, pandangan benci, laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, akhir-akhir ini kita tengoklah bagaimana masyarakat kita yang mungkin celaru atau keliru, yang mana amrun bil ma'ruf, yang mana benda yang diperintah, yang mana benda dilarang. Kita buka kisah tuan-tuan. Kisah di zaman khalifah yang bernama Syekh Murad, khalifah yang terkenal dengan suka berjalan bersama dengan pengawal negara. Dia suka ronda waktu malam. Ini antara khalifah yang mengambil contoh dari Sayyidina Umar Al-Khattab, yang suka berjalan, tengok pada waktu malam, tengok keadaan masyarakat kampung yang susah, yang senang. Satu tiga dia berjalan, siapa kenyang? Oh, belahak sedap. Nombor raya sudah raya tadi. Belahak berian, belahak tai, kita halau keluar. Syekh Murad dia jalan, tiap malam jalan bersama pengawal negara. Dia jalan dengan menteri kabinet atau pengawal negara tu. Ada tak kita khalifah jalan malam ni? Jalan juga pergi Eropah. Itali, pergi juga ronda malam juga. Tapi bukan tapin, tak bagi dia. Dia berjalan satu malam, tiba-tiba tengah jalan dia nampak seorang mayat, satu mayat yang dibiarkan masyarakat tengah-tengah jalan. Dia ingat orang tu pengsan, rupanya mati. Dia panggil orang kampung, kenapa kamu tak uruskan mayat ni? Kata orang kampung, wahai tuan, dia tak kenal tu khalifah. Dia ni seorang yang paling jahat. Dia suka minum arak dan dia suka melanggan pelacur. Jadi kami tak mau urus mayat dia. Biar dia sentang itu. Sampai bila? Sampai bila? Kata khalifah, tak boleh kita uruskan. Sebab kemuliaan mayat ni kita akan jaga. Walaupun dia jahat macam mana pun, tak tahu dia antara dia dengan Allah Ta'ala. Syekh Murad pujuk orang kampung nak tolong, semua tak tolong. Ramai-ramai tu ada seorang kata, wahai tuan, kami bertolong, tunjuk di mana rumah dia sudah. Kami tak akan uruskan dia. Itu mungkin okey lah, mana rumah dia. Angkat mayat, pergi ke rumah. Masyarakat kampung waktu itu, waktu masyarakat yang dalam menjaga iman sampai tahap itu. Orang yang terkenal dengan kaki Allah, kaki pelacur, dia tak buat. Zaman kita jangan tak buat fitnah. Kena buat juga. Kadang-kadang orang masjid pun jenis tak kisah. Siapa tak tahu, jadi bayar mahal sikit tak buat. Alhamdulillah tu yang kadang-kadang orang masjid kita sampai geram juga. Pantang orang ajak tahlil, tak kira rumah siapa, terpa pergi masjid Nawawi pun kita pergi juga. Bukan salah pergi, tak salah. Kita saya kenal orang ni. Saya kenal, lepas saya. Orang nak test saya. Kita mengajar di satu surau di masjid di Manjur. Kita kata dalam kuliah, jangan kira sangat dalam menyebut nama Allah. Jangan kira sangat dalam kita baca Quran. Jadi kawan ni pun nak test. Dia tahu kita mengajak masjid orang kuat iman bakar. Kaki semayang tak tinggal, masjid penuh saja. Kuliah dia berjanilah ramai. Kita ustaz lepas Isyak kita jemput ke rumah. Sebab saya kematian bapa hari ke-7. Minta tolong rumah buat tahlil sikit. Kita pun tak fikir apa-apa. Belum fikir kurma kami. Tak fikir tu, supaya saya lah fikir, ada makan lega, tak makan kedai mana ni, selamat duit 3 pagi. Dia panggil rumah, kita pun pergi rumah besar, bangun. Tak sebut mana tuan cari lah, cari jumpa. Rumah besar, kita pun masuk duduk sila. Dia pun okey, sebelum dia bagi yasin, dia bagi seorang tu yasin, dia ulu. Kita pun ambil yasin lah. Rumah besar, ramai pula, hadir pula kat 50-60 orang, ramai. Sebab dia panggil semua masjid. Ada juga tak pilih, tak apa lah. Dia wajib. Dia pun cakap, ustaz, terima kasih ustaz datang sudi rumah saya. Ni malam 7 saya meninggal. Jadi saya dah bagi yasin ni bawa balik terus, jangan tinggal, bawa balik terus. Jadi sebelum tu saya minta Ustaz Zainal menjadi ketua membaca surah Yasin. Saya minta satu je.
Mari malam 7 saya minta dalam menyertai baca Yasin sebanyak 7 kali. Bukan masa tengok. Berapa? 7 kali Ustaz. Tak ada dia. Ya, cakap pandai sangat dia test malam ni. 7 kali Yasin tuan-tuan. Baca kali Yasin pun lenguh pinggang, lembut lutut habis. Ni test kita baca Yasin 7 kali. Boleh tak? Boleh. Dalam hati atau hanya Allah mengetahui. Oleh kerana semua dapat Yasin pakat terkejut tengok habis. Tuan terkejut? Tak terkejut, biasa. Tak, biasa dah. 14 kali pernah baca, bohong tu. Pakat semua, pakat sepati muka, pakat terik habis. Dah Fahisya atau bayar 9 lebih. Baca 7 kali, perempuan nak balik. Nak makan pun. Kita fikir makan lah, ingat sekali Yasin boleh makan, balik terus. Nak fikir tu, tahu-tahu 7 kali. Tak apa kita pun, a'udzubillahi minasyaitan, baca Yasin tuan-tuan. Tunduk rapat. Yasin yang keempat, kat pintu hilang lah. Kat pintu bukan duduk di tangga, duduk di motor pada lah. Hak dia pintu kita, saya khalifah dengan lari tu. Duduk juga lah, pulung 7 kali Yasin. Yasin pertama baca kuat, Yasin kelima tak dengar suara. Bunyi pelan-pelan je, bunyi hujung-hujung. Habis bateri. Saya kata malam ni tuan rumah test aku rupanya. Tak apalah, ramai juga yang tak keluar. Dia test, kita test juga. Habis-habis Yasin, saya tahlil. Zikir La ilaha illallah, saya pusing 4 round. 400 kali. Habis-habis makan, letak pada betul. Dah Yasin 7 kali, hantar pula. Tak zikir, panjang mampu. Tak, sama nak test, tuan rumah nak test saya test sama kita pula. Tuan-tuan, mujuk dia tak panggil malam 14. Kalau panggil malam 14, kalau saya ada itu, taubat aku tak pergi lah. Tuan-tuan, bongkok lah lagi saya tak pergi, tuan-tuan lagi tak pergi. 14 kali tuan-tuan, malam 14. Kalau malam 40. Aduh, tuan-tuan. Inilah nilai iman kita sebenarnya. Kira semua. Imam Syafi'i baca Quran 1 hari bulan Ramadan 3 kali khatam. Kita boleh berapa kali? Kok tahu ni lega usah sekali khatam. Sebulan sekali khatam, cerita satu kampung. Imam Syafi'i sebulan 1 hari 3 kali khatam. Tuan-tuan, saya dah banyak tahun cuba nak lawan, tak pernah menang. Cuba nak lawan, niat nak lawan Imam Syafi'i, nak baca juga 1 hari 3 kali khatam, tak pernah menang, kalah saja. Tak tahu apa kosong lah. Kita pencil, tak orang pencil kalau jauh. Lepas subuh duduk silau, pegang rehat satu, ambil Quran baca. Quran pula, Quran besar kali tu, hak tinggi. Ayat Quran besar nombor. Baca 3 juzuk, Quran makin kecil. Dia otomatik. Quran besar dia otomatik. Masuk juzuk keempat, dia mula makin kecil, makin kecil. Quran kecil ke macam kecil, wallahu alam. Inilah kita. Berapa ramai antara kita yang menolak ajaran Nabi SAW. Kita boleh berpuasa, kita tak boleh tutup aurat. Kita boleh berpuasa, kita tak boleh meninggal mengumpat. Kita boleh berpuasa, kita masih lagi buat dengan program yang besar. Balik kisah tadi, sampai ke rumah, dia tanya pada isteri, adakah suami kamu ni kaki aurat dan kaki pelacur? Kata isterinya, tidak tuan. Tuan siapa? Saya adalah khalifah. Bersama saya ni ulama-ulama negeri dan penjaga pengawal-pengawal negara. Dibawa bersama dia bukan pengawal saya tapi pengawal yang tahap ulama. Kata isteri dia, alhamdulillah, ini mungkin doa suami saya yang meminta supaya akhir mati nanti mayat saya akan diuruskan oleh ketua negara. Kenapa orang kata itu? Kata khalifah, ini doa suami saya. Tak, saya dengar suami puan kaki awak, kaki pelacur. Kata isteri dia, memang suami saya selalu membeli arak. Dia beli arak berpuluh tin, berpuluh tong. Dia balik ke rumah, dia siram dalam tandas. Tujuan dia beli arak untuk mengelakkan masyarakat dia menjadi penagih arak. Dia beli arak, balik bukan minum, dia buang dalam tandas. Nak elakkan masyarakat meminum arak. Masya Allah, terkejut khalifah. Yang kedua, kenapa dia langgar pelacur? Dia kata dia pergi ke kelab tempat pelacur, dia bayar duit kepada pelacur, balik. Jangan langgar lagi malam ini. Dia nak elakkan masyarakat, dia terlibat
bersifat dengan zina, dia bayar duit kalkulator, duit dia banyak, dia bagi. Itulah kerja dia. Setiap hari, setiap malam, itulah kerja dia. Bapaknya doa dia dimakbulkan oleh Allah. Kata khalifah, biar kami yang uruskan mayatnya. Ketua negara bersama dengan penasihat, penasihat nama kita ni ulama-ulama, menguruskan mayat yang dituduh oleh masyarakat kampung sebagai kaki Allah. Ini suasana orang yang di zaman, orang yang dekat dengan ilmu, dekat dengan agama, dia buat satu benda pasal apa? Nak ikut terunjuk Nabi SAW. Di zaman kita ni Nabi kata ada orang yang mengaku sebagai hamba Allah, waktu yang sama melawan perintah Rasulullah SAW. Adakah kita masih seronok nak mengaku sebagai umat Nabi SAW? Muslimin dan muslimat jamaah rahimahullah. Dan telah bersabda Nabi SAW, apabila memilih orang Islam, memiliki atau memilih orang Islam itu akan satu nisab, satu nisab cukup, nisab dia cukup, ada emas, satu nisab daripada emas, dan iaitu 20 miskal, ini perkiraan. Maka wajib atasnya bahawa memberi zakat setengah miskal. Nisab emas zaman kita ni berapa gram? 85 gram emas yang tidak dipakai. Yang dipakai, yang boleh pakai emas adalah perempuan saja. Orang lelaki diharamkan dua benda atas muka bumi ini, emas dan sutra. Walaupun ada khilaf, saya pegang sutra, walaupun seurat benang, bagi saya adalah haram. Sebab ianya bukan pakaian kita. Kita boleh tahu. Pasal apa kita, kakak kita yang seronok, yang rasa terpanggil untuk memboikot produk yang ada sangkut paut dengan Yahudi. Termasuk kita seluruh negara memboikot McDonald, yang dia memberi saham keuntungan dia pada Yahudi sebanyak 5%. Kita rasa kita dah seronok menyekat ekonomi Yahudi. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita lupa, dia hanya bagi 5%. Yang isap rokok membayar saham Yahudi 12%. McDonald boleh tinggal, rokok masih tak tinggal. Ada siapa rokok? Ada? 5? Ada? Mengaku lah weh. Yang saya mangsa. Bunuh Yahudi, laknat Yahudi. Yahudi dah bukit dia. Dari ada Marlboro, ada Benson, ada. Satu batang kita hisap, kita bagi satu peluru untuk membunuh umat Islam. 12% dia bukan sikit. Na'udzubillah, harap di masjid ni tak ada apa macam rokok lah. Rokok daun, tak tahu. Dia Tuhan main guluh ni lagi. Dia rokok skrip, rokok air. Dah siapa? Ada? Apaan? Ibu ni? Tak ada? Sila-sila. Okey. Emas yang dipakai, yang tak dipakai 85 gram ke atas, wajib dikeluar zakat. Bahasa mudahnya, kalau dulu 20 miskal, 25% pada nilai emas. Dan emas, kalau kata orang perempuan, kata itu kena pakai banyak lah. Yang mana hak perempuan boleh pakai? Di mana yang boleh pakai? Satu utas di tangan kanan, satu utas tangan kiri, nama dia gelang. Itu boleh. Jangan pakai gelang macam mami jarum sampai ke siku. Tuan Ayub, itu bukan. Itu saja mempermainkan hukum Allah. Boleh pakai di mana lagi? Emas, perempuan boleh pakai di leher. Yang ketiga, boleh pakai di telinga. Satu kanan, satu kiri. Kalau 3 kanan, 3 kiri, tu anjing nama dia. Lemah. Dia tutup tinggal berlubang lah tu. Tengok orang lelaki. Yang keempat, boleh pakai emas di jari. Pakai semua jari ke satu jari? Satu jari kanan, satu di kiri. Itu yang dibenarkan syarak. Kalau kita nak selamat, kita orang kita, awak nak pilih emas dunia atau emas akhirat? Kalau emas akhirat, lagi tinggi nilai. Kata bang, saya pilih emas akhirat. Alhamdulillah. Tak jadi. Dia kata, bang, saya nak dua-dua kali. Dunia saya nak, akhirat saya nak. Jenuh kita. Buat hutang nak pilih.
Hari pelik tu, ada perempuan yang pakai emas di leher, sengaja buat keluar pang dia. Itu kata tabarus. Tabarus perhiasan jahiliyah. Emas ni pakai yang kita sembunyi, pakai ria tak nampak, tutup dengan tudung. Yang nampak cuma harus nampak emas di gelangan tangan, itu pun kalau boleh tutup. Tuan-tuan, berapa ramai yang kita memakai pakaian tabarus jahiliyah. Hak lagi teruk lagi pakai emas rantai di kaki. Itu standard tanpa benda. Kucing dengan anjing yang pakai kaki. Kita orang lagi tak ada. Boleh pakai cincin besi. Cincin besi. Swasta pasal campur emas perak, hukumnya haram. Kalau perak saja harus. Pakai cincin sebagai satu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Satu ketika sahabat nak kahwin, kata apa ada? Aku tak ada Rasulullah, melainkan ada sebentuk cincin belah hutan. Cincin bulat besi. Ya, so ini yang apa? Okey, jadikan ia sebagai hantaran perkahwinan kamu. Muslimat sanggup. Tak ada apa nak kahwin ni, ada cincin besi sebab cucuk. Ustaz, kain orang ni ada waktu zaman kita dah dapat 5,000 cincin besi, harga RM45. Allah Allah, nilai semasa. Kadang-kadang kita lupa nilai yang lebih bernilai daripada Allah Taala. Mahar yang paling tinggi. Apa dia mahar paling tinggi? Kebahagiaan daripada seorang isteri pada seorang suami. Kita ini letak mahar tak banyak asal. Mahar kahwin cuma 100, antara hangus 150,000. Sebuah orang. Allah Akbar. Saya kahwin ni alhamdulillah lah tu. Saya lagi borok dulu kahwin dengan perempuan saya cuma RM50. Minyak berapa wajib? Mak saya lah. Saya kata 5 dah. Ingatkan 5,000. Dah isteri saya minta cuma RM50 berguling saya. RM50 dah. Ni apa? Orang tanya lagi. Sila. Cukup nisab emas dan kita wajib mengeluarkan setengah miskol ataupun 25% daripada simpanan emas kita. Dan iaitu rubu' asyar, 1/4 daripada 10 itu. Dan tiap-tiap yang lebih daripada nisab maka dikira ia, dan tiada wajib zakat melainkan apabila memiliki 12 bulan. Cukup nisabnya, cukup haul 12 bulan, kira macam kita zakat simpanan. Dia cukup 12 bulan Hijriah. Yang kurang 11 hari daripada bulan Masihi. Tentang bayar zakat bukan kira bulan Masihi, kira bulan Hijriah. Dah, kurang Hijriah cukup setahun, kita bayar zakat. Simpanan baik, zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat apa pun, jangan terlupa. Dan jika tiada memberi zakat harta, maka jadilah ia pada hari kiamat harta itu pakaian daripada api neraka yang mengenai pada tubuhnya. Orang yang tak keluar zakat itu datang juga pada hari akhirat dalam neraka, dia akan digantikan sebagai pakaian neraka. Kalau zakat emas itu ditukar pada besi. Duit ditukar pada besi, diberi pakaian besi dalam api neraka. Kita cuba tengok. Dah. Pegang besi panas tuan-tuan. Ada sahabat saya, Allah Akbar. Anak sahabat yang mengandung 2 bulan